Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Kita sudah memasuki minggu kedua dan juga minggu ketiga selepas kebangkitan apabila Zionis menyerang umat Islam ketika mereka beribadat di 10 malam terakhir di pekarangan Masjidil Al-Aqsa, menimbulkan ketegangan, kebangkitan baru dan juga pengusiran umat Palestin ataupun rakyat Palestin di Sheikh Jarrah, iaitu satu penempatan lama yang diduduki kebanyakannya tradisinya masyarakat Arab Palestin, tetapi pihak Zionis di bawah undang-undang mereka mengusir mereka yang sekian lama menempati kawasan tersebut dan menimbulkan kebangkitan, protes besar-besaran bukan sahaja di kawasan timur Jerusalem atau Baitul Maqdis, ataupun melarat ke Masjidil Aqsa di 10 malam terakhir hinggalah ke awal Idul Fitri, dan kini melarat ke seluruh semenanjung Gaza, tebing barat, di Hebron, di Ashkelon dan sebagainya. Apa maksudnya? Adakah kita ingin berdiam diri dengan keganasan yang berterusan atas nama melindungi negara mereka Zionis? Ataupun kita ingin melihat cara baru ataupun pendekatan yang lebih segar, lebih orang kata pun tersasar, bagaimana kita dapat menghukum Zionis Israel daripada perbuatan tiada beradab, mengusir, menindas, memerangi rakyat Palestin di bumi mereka sendiri. Jadi di talian melalui Skype sekarang saya bersama dengan saudara Ahmad Fahmi Muhammad Syamsuddin, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission Malaysia, atas inisiatif Al-Aqsa Defenders, hashtag Al-Aqsa Defenders, di bawah gabungan NGO ataupun badan-badan bukan kerajaan di Malaysia untuk mengangkat solidariti kemanusiaan ke atas rakyat Palestin yang diserang, diusir, ditindas di bumi mereka sendiri. Jadi Assalamualaikum Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fahmi, mungkin sebagai pendahuluan selepas 3 hari ataupun sejak Jumaat lalu, gabungan badan sivil negara menggerakkan Al-Aqsa Defenders. Apa perkembangan dan juga bagaimana reaksi rakyat Malaysia setakat hari ini? Alhamdulillah, inisiatif yang kita buat atas nama hashtag atau tanda pagar My Aqsa Defenders merupakan inisiatif organik sebenarnya. Namun ianya digerakkan oleh gabungan entiti masyarakat madani ataupun NGO anak-anak muda. Ini satu kekuatan dan juga mungkin satu kelebihan kita bercakap dalam soal ini. Dan pada hari Jumaat yang lalu kita secara rasmi menyediakan sidang media secara maya juga untuk menyatakan pendirian kita dan memaklumkan kewujudan platform yang mana kita gerakkan secara rasminya ataupun secara aktifnya melalui pendekatan sosial media. Dan pendekatan yang kita buat bukan sahaja untuk kita dapatkan istilahnya sumbangan daripada orang ramai yang prihatin dalam isu ini, tapi pada masa yang sama juga kita nak bawa satu naratif dan juga pendekatan yang lebih santai sesuai dengan trend anak muda dan juga kena dan tepat kepada sasaran. Walaupun begitu kita faham physically kita tidak berada di Gaza ataupun di Baitul Maqdis. Namun demikian bila mana kita berada di tempat kita depan peranti yang kita ada sekarang ataupun kita faham keadaan rakyat kita sekarang ni pada situasi PKP sebelum raya sehinggalah sekarang. Mood kemarahan orang tu kita bawa dan ajak mereka untuk serang Israel. Sebab tu timbulnya hashtag seperti contoh shame on Israel dan juga Israel koyak. Ini juga antara lain sehinggalah kita boleh sebut bahawa perkataan koyak itu telah menjadi satu bentuk istilah yang dicari-cari oleh mereka di sana sehingga masuk ke dalam urban dictionary yang akhirnya memberikan satu tafsiran dan ayat kepada maksud koyak ini. Jadi Israel is koyak after being cyberbully by Malaysia. So ini satu pendekatan yang positif dan alhamdulillah sasaran awal. Sebab tu kami bersama dengan rakan-rakan kita yang ada di sana melancarkan kempen ini. Saya fikir kutipan alhamdulillah overwhelming, sambutan yang sangat-sangat signifikan bukan saja dalam negara tetapi juga di luar negara. Sasaran 10 juta tu saya rasa sekarang ni telah tercapai dan melangkaui apa yang kita rancangkan di peringkat awal. Keduanya, kelebihan yang ada kepada pengurusi gabungan ini sendiri iaitu saudara Nadi An-Nuri yang merupakan rakyat kita, anak muda Malaysia yang sanggup kita kata berkorban untuk berada di bumi Gaza.
dalam ketika kita hari ini berada dalam tempat suasana negara yang kita sebut aman, tapi beliau memilih untuk berada di sana melalui platform NGO beliau sendiri, Cinta Gaza Malaysia, kami Global Peace Mission Malaysia dan beberapa entiti masyarakat sivil lain, termasuk juga kelompok yang kita sebut sebagai influencer, selebriti, artis, yang mana juga cakna saya fikir mereka juga membantu sebaik mungkin untuk memastikan kempen ini kita kata tular, bukan saja dalam negara tetapi di seluruh dunia. Okey, kita ingin mendesak masyarakat antarabangsa menekan rejim Zionis untuk menghentikan kekejaman ke atas rakyat Palestin di mana saja mereka berada, sama ada di Gaza, sama ada di tebing barat, sama ada di sekitar Baitul Maqdis ataupun di Masjidil Al-Aqsa. Tetapi kita perlukan cara pendekatan baru. Kalau di Sheikh Jarrah sekarang ataupun di penempatan-penempatan Arab Palestin di sekitar wilayah Israel sekarang, terutamanya di Jerusalem, tidak ataupun kelihatan satu pendekatan yang tidak pernah dilihat, iaitu rakyat Palestin di bawah wilayah Israel yang mendapat identiti Israel bangkit. Tidak pernah berlaku sebelum ini ataupun jarang mereka bangkit secara besar-besaran. Berbagai ataupun kempen kebangkitan sebelum ini, tetapi kali ini mereka beramai-ramai dengan perasaan marah, mereka bersolidariti rakan-rakan di Masjidil Al-Aqsa, di tebing barat ataupun di Gaza untuk menentang kekejaman Zionis Israel. Begitu juga di bandar-bandar utama dunia, di Chicago, di New York, di London, di Paris, di Germany, dan kita lihat negara barat yang bukan Islam majoritinya itu bangkit. Jadi bagaimana kita mengambil ataupun mengangkat naratif kemanusiaan untuk Palestin ini, tidak kita abaikan mereka umat Islam, mereka rakyat Arab Palestin yang selama ini ditindas, tetapi naratif kemanusiaan yang beyond agama dan juga bangsa itu akan menangkap imajinatif anak muda yang bencikan keganasan, bencikan perang, bencikan dan apartheid yang dilakukan oleh rejim Zionis pada ketika ini. Pandangan Global Peace Malaysia dan juga Badan Madani Malaysia. Kita nampak bahawa pertamanya isu yang kita perjuangkan hari ini, apa yang kita sebut tentang pendekatan kemanusiaan ini, sebab kita nak memahami isu nak kata konflik pun istilah yang sekarang saya perlu juga berhati-hati sebab ada istilah-istilah yang mungkin kita secara tak langsung gunakan. Teruskan. Okey, ada istilah-istilah yang biasa kita gunakan sebelum ni bagi merujuk kepada konflik, sedangkan ini bukan lagi soal konflik, ini yang disebutkan sebagai genocide. Itu terang-terangan berlaku. Kita bercakap juga tentang hari ini bukan saja ethnic cleansing, juga istilah-istilah yang mana kita kena gunakan sekarang ni. Sebab itu dalam hal ni kita sebutkan bahawa tidak memadai kalau seseorang itu kita kata bercakap untuk bercakap tentang isu Palestin ni, maka kita perlu menjadi orang beragama Islam. Dalam hal ini kita dah katakan bahawa untuk memahami isu Palestin tidak semestinya untuk kita menjadi orang beragama Islam, cukup hanya kita menjadi manusia memahami isu ini dalam konteks yang lebih besar. Namun demikian saya rasa kita juga perlu berhati-hati supaya naratif simpati kita kepada Palestin tidak nanti dilihat dan diubah apabila serangan yang kita buat, pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu secara berterusan menyebabkan ada sentimen kita kata simpati pula kepada Israel. Dalam konteks ini dikatakan bahawa self-defense itu memang realitinya betul apa yang berlaku pada mereka dalam keadaan itu. Itu naratif yang kita kena tolak. Sebab itu dalam hal ini kita nampak satu kebangkitan yang kita boleh sebut juga sebagai satu people movement. Lain daripada sokongan yang dibuat oleh kebanyakan negara. Kita tengok sekarang ni banyak bangunan-bangunan tinggi dalam negara kita, Menara Kuala Lumpur, baik di Melaka, baik di Pahang ataupun di seluruh dunia kita kena perbanyakkan inisiatif solidariti kita. Nyalakan lampu. Kalau boleh setiap rumah malam ni carilah ataupun jahitlah sendiri. Sebab kita dengar ramai yang minta kepada kita supaya provide bendera. Tapi kita kata memang ramai yang nak. Kita kata kalau ada yang boleh jahit sendiri, jahitlah sendiri, kibarlah bendera Palestin di luar tempat anda. Di jalan-jalanan pun sekarang ni saya rasa dah banyak dah keputusan-keputusan yang diambil oleh PBT ataupun individu-individu yang concern dalam isu ini mengangkat bendera Palestin, tanda kita bersolidariti. Termasuk juga kita nak sebut dunia sedang menantikan mana pergi tentera pengaman, mana pergi dunia Islam. Kenapa perlu ambil satu masa yang begitu panjang untuk melakukan sidang khas OIC?
kenapa kita boleh sebut juga United Nations Security Council juga mengambil masa 4-5 hari? Adakah masa yang diambil itu sengaja untuk mengebom bumi Palestin ataupun menyebabkan lebih ramai casualty dan kematian? Itu yang kita tanyakan. Dan sebab itu dalam hal ini juga kita katakan people movement itu datangnya juga daripada rakyat daripada Jordan. Ribuan daripada mereka memenuhi sempadan. Daripada Lebanon juga datang. Kita tanyakan perkara ini dalam keadaan masyarakat ataupun kebanyakan orang sudah tidak lagi melihat entiti dunia ataupun gabungan yang ada dalam konteks ini, OIC, Liga Arab ataupun apa sahaja sebagai satu sandaran untuk mereka menyelesaikan persoalan ini. Isu-isu yang berkaitan dengan persidangan, resolusi ataupun dapatan daripada kita kata kenyataan-kenyataan sudah lagi tidak dianggap sebagai berbisa. Sekarang ni medium kita untuk mengangkat dalam tema dan pergerakan yang naratif yang ada dalam sosial media sebagai contoh, itu yang kita boleh dengar juga. Dalam kali ini serangan cyber troopers atau bawang rangers daripada negara kita begitu hebat sekali. Memberikan satu tafsiran, memberikan satu jawapan pujahan yang bagi saya itu yang terbaik. Bagi jawapan yang mana memberikan fakta, bukan atas sentimen, bukan sebab semangat, bukan sebab kita nak createkan satu lagi perbalahan antara kaum dan agama. Tapi kalau kita menjawab persoalan-persoalan ini dalam konteks yang lebih mendasar, ada hujah-hujah yang tersendiri, saya fikir itu adalah merupakan satu kekuatan gabungan people movement yang ada hari ini. Saya fikir yang kita bincang My Aqsa Defender dalam konteks Malaysia, tapi kita boleh kembangkan pendekatan defenders ini di peringkat global, insya-Allah. Dan kita sebenarnya menerima pelbagai kita kata apa jemputan ataupun permohonan daripada rakan-rakan kita untuk terlibat sama dalam gabungan ini. Saya fikir tanggungjawab ini bukan tanggungjawab saya, tanggungjawab Haji, tetapi saya fikir ini adalah merupakan tanggungjawab kita semua. Sebab isu Palestin bukan semata-mata isu mereka yang ada di sana, tapi kita boleh anggap bahawa ini adalah merupakan isu kita secara bersama. Fahmi, bagaimana kita nak menangkap imajinasi anak muda dan juga rakyat bukan Islam? Kalau kita pergerakan masyarakat madani sekarang perlu membuka ruang naratif ini seluas mungkin supaya mereka bersama-sama dalam menggerakkan movement ataupun people movement. Kalau boleh Malaysia menjadi contoh, kepelbagaian Malaysia, kemajemukan itu menjadi kekuatan kebanggaan kita sejak sekian lama. Tetapi naratif Palestin seolah-olah dieksklusifkan kepada hanya umat Melayu Islam yang sudah pun bergerak berdekat-dekat lama. Tetapi kenapa kita perlu ambil peluang ini, pergerakan orang ramai dan juga pergerakan masyarakat madani Malaysia perlu menggerakkan naratif kepelbagaian itu. Bagaimana Fahmi melihat ini satu ruang yang perlu digembeling sekuat mungkin, semaksimal mungkin, menggerakkan anak muda ke pelbagai agama bangsa ini untuk menjadikan Palestin sebagai simbol genosid, simbol anti agama, simbol menafikan hak, pengusiran mereka di tanah air mereka, dan ini satu rejim yang tidak sah, yang tidak perlu diiktiraf. Pandangan Fahmi? Yang ini kita kena ambil manfaat betul-betul. Dan Malaysia adalah bukti. Dan kita ada model yang tersendiri. Model Malaysia itu model terbaik dalam memahami geopolitik, kefahaman. Bukan saya nak kata kita nak memahamkan orang-orang yang bukan beragama Islam, kaum yang lain, itu juga satu task force yang khusus kita kena cari. Pada masa sama juga kita berhadapan lagi dengan kalangan kita sendiri yang mungkin tak faham apa yang berlaku. Lokasi, geografi, kedudukan, pertanyaan-pertanyaan, tak ada tentera ke, kenapa ada di Baitul Maqdis, kenapa ada Gaza. Jadi lokasi apa yang berlaku di sejarah tu kat mana. Jadi nak timbulkan persoalan pokok itu saya rasa begitu panjanglah kita nak ambil untuk memahamkan. Betul. Tapi saya rasa positif. Sebab sekarang ni melalui pendekatan sosial media, Twitter sebagai contoh, bacaan-bacaan yang mereka boleh dapat. Konflik ni bukan baru, bukan setahun, bukan 2 tahun, dah lebih 70 tahun. Jadi 70 tahun tu juga melalui satu proses evolusi, perkembangan-perkembangan, baik sama ada perbincangan, contohnya apabila kenyataan Perdana Menteri sendiri menyebutkan two-state solution juga menjadikan satu polemik sama ada betul ke two-state solution, ataupun sekarang ni bila kita iktiraf ianya adalah merupakan genocide ataupun kita sebut tentang ethnic cleansing, maka apa yang berlaku itu tak tepat untuk itu. Jadi kita tengok juga kepada soal negosiasi yang berlaku di peringkat dunia, macam mana kita nak mula perbincangan itu. Tetapi dalam hal ini rangkuman saya fikir bahawa perlu ada kefahaman kepada seluruh rakyat, baik yang
yang belia, baik yang tua, baik yang mewakili organisasi. Sebab tu kita gesa juga kepada pemimpin-pemimpin agama untuk menyatakan solidariti mereka dalam isu ini, dan kita jangan anggap ini hanya semata-mata soal agama. Tetapi kita juga menyebut tadi tentang ini soal kemanusiaan sejagat, soal keadilan, kezaliman, penindasan, pencabulan, kematian yang mengibatkan anak-anak kecil dan sebagainya. Ini yang kita kena lawan, ini yang kita kena persetujui, dan ini kita kena agendakan secara bersama. Sebab itu dalam hal ini, saya rasa kecabaran bagi kami dan rakan-rakan kita yang lain adalah untuk memberikan satu kita kata apa, skop ataupun satu reference yang terbaik yang boleh dijadikan sebagai alternatif. Lihat saja di media dalam negara kita sendiri, apabila menyebutkan tentang Hamas sebagai contoh, apabila quotation yang digunakan itu mengambil secara 100% daripada sumber daripada barat, pastinya Hamas itu akan dianggap sebagai militant, dianggap sebagai terrorist group. Apabila kita tidak memahami konteks itu, tapi dalam hal ini bantahan tetap ada, penasihat itu ada. Bagaimana kita nak memastikan bahawa sumber naratif yang mereka boleh dapat bukan hanya daripada segmen ataupun datang daripada konteks barat yang memang kita tahu baik partisan dan sangat against. Tapi bagaimana kita juga perlu memberikan satu alternatif kepada mereka untuk turut sama mendapatkan second opinion. Kita tidak menghalang mereka untuk dapatkan bacaan, rujukan daripada Reuters dan sebagainya. Tapi kita juga ada naratif yang lain yang boleh dijadikan sebagai alternatif kepada isu ni. Saya fikir itu kalau dapat dibuat, dapat juga diterjemahkan. Dan dalam konteks ini saya fikir kita dah bersetuju, khususnya sebab kami di Global Peace Mission dan juga Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM itu sendiri perlu ada satu tim khusus yang memberikan penumpuan kepada soal research, advocacy, awareness, campaign. Macam mana nak memberikan kefahaman, salah tafsir. Apa kempen-kempen yang kita boleh buat. Apa barang-barangan yang kita boleh buat inisiatif boycott dan sebagainya. So pendekatan ini boleh dipelbagaikan. Bukan semata-mata dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, bantuan dalam bentuk donation. Tetapi kita boleh buat lebih daripada itu sendiri. Berkaitan dengan bantuan dan juga derma yang ingin disumbangkan oleh rakyat jelata kepada Badan Madani Malaysia ini juga menimbulkan persoalan, timbul semula tentang badan-badan yang berhak mengumpulkan dana ini. Timbul persepsi dana tidak sampai ke rakyat Palestin untuk jangka masa kecemasan sederhana ataupun jangka masa panjang. Mereka juga mempersoalkan dari aspek accountability dan juga ketulusan badan-badan ini menguruskan dana yang begitu besar. Jadi Global Peace dan juga rakan-rakan yang tersenarai dalam gabungan ini saya rasa majoritinya berpengalaman, cukup established, dan kita tahu mereka berada di lapangan membina kilang roti dan sebagainya. Jawapan Fahmi tentang persepsi ini? Ini perkara yang terpaksa diulang-ulang. Selain daripada kami dalam usaha nak menerangkan isu, kita menerangkan isu yang kedua ni juga datang. Kita tak anggap itu sebagai satu perkara yang kita boleh kesampingkan. Ini soal integriti, soal transparansi, soal governance. Dan perkara pokok yang perlu kita tekankan sini apabila kita juga memerlukan suara rakyat Palestin yang menerima bantuan kami, itu juga kita usahakan. Supaya kita buktikan bahawa sumbangan itu sampai. Sebab tu dalam keadaan kita buat pendekatan melalui sosial media, gambar, video itu bukti bahawa dana anda sampai. Itu menolak secara terus sebarang taksiran dan juga persepsi yang tidak sihat dalam konteks ini. Kenapa kita buat gabungan My Aqsa Defenders? Ini juga antara lain sebagai satu terjemahan untuk kita menjadikan inisiatif yang dibuat oleh masing-masing ini lebih komplement, lebih signifikan berbanding dengan kita buat secara berseorangan. Bila kita bersama, jumlah 10 juta tu boleh dapat dalam 2-3 hari. Saya fikir ini tak boleh dapat kalau kami saja yang menggerakkannya. Sebab tu bila kita buat secara bersama, kita akan buat website khusus. Hari ini kita dah dapat pemilihan khususnya untuk buat logo saja. Logo My Aqsa Defenders ni lebih daripada 100 penyertaan kita dapat untuk kita pilih yang terbaik. Kita akan buat dalam bentuk website. Kita dah buat pemilihan antara NGO-NGO ni, dia ada governance yang tersendiri. Dia ada councilnya, ada term of reference, ada strategic planning, ada visi dan misi, ada auditor di peringkat luar yang akan monitoring. So ini yang kita akan buat dalam konteks ini, dan ini juga yang membezakan kita dengan banyak platform-platform gabungan-gabungan yang sudah dibuat. Sebab tu kita nak pastikan gabungan My Aqsa Defenders ini bukan hanya sebab semangat, bukan hanya sebab serangan, bukan hanya sebab isu ini sedang naik, tetapi kita nak pastikan bahawa momentum itu berkekalan. Kita bincangkan juga
persoalannya kalau berlaku apa-apa kepada saudara Nadir An-Nuri di Gaza ketika ini, dalam keadaan kita tahu Gaza diserang, kita buat live bersama dengan beliau, berbincang topik begini, kita mendengar sendiri bunyi dentuman bom yang datang dan dia tunjukkan sendiri bagaimana keadaan di luar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada beliau dalam hal ini. Tapi bila mana kita berada dalam konteks gabungan ini, dengan adanya mandat dan juga term of reference yang saya sebutkan tadi, insya-Allah kita doakan supaya gabungan ini akan berterusan dan kekal, dan kita anggap bahawa ini sebahagian daripada usaha kita untuk membebaskan Al-Aqsa dan menjadikan Palestin sebagai negara yang berdaulat. Fahmi, dari aspek kita bercerita pada malam ini, Gaza sedang dibom. Gaza terus menerima roket dan juga serangan-serangan udara dari udara, darat dan juga laut dari rejim Zionis. Bukan hanya di Gaza, malah di penempatan Palestin di tepi barat, malah di dalam Israel itu sendiri. Bagaimana rakan-rakan kita ini, mungkin Fahmi ada idea untuk menggerakkan humanitarian envoy ataupun humanitarian peace envoy yang akan menggesa masyarakat antarabangsa supaya mendesak Israel menghentikan dahulu serangan ini. Sekurang-kurangnya bantuan kemanusiaan dapat dibawa masuk, kerana kita tahu Gaza under siege ataupun dikelilingi tembok dan juga dihalang oleh rejim Israel sejak berdekad lama. Jadi bagaimana ini dapat dilakukan untuk memastikan keselamatan anak-anak, keselamatan ibu tunggal, keselamatan orang tua, keselamatan rakyat Gaza ataupun rakyat Palestin di mana saja mereka, ini wajar diusahakan dahulu untuk memastikan mereka dilindungi. Pandangan Fahmi tentang ini? Serangan berlaku, bom yang dijatuhkan dan runtuhan yang kita nampak tidak menghalang daripada COVID-19 itu hilang di bumi Gaza. Mereka berhadapan dengan, kita kata apa, double, triple, kita kata bencana pada masa yang sama. Kes COVID juga tinggi. Dalam keadaan itu, kita juga berhadapan dengan situasi ini. Bila kita sebut tentang hasrat itu, memang ada, saya ingat, dalam keadaan kita yang memang menggerakkan misi bantuan kemanusiaan ini, pastinya hati kita, fizikal kita sudah berada di sana. Faktor tekanan dan juga keselamatan, soal untuk menjaga sempadan daripada pembawaan virus ataupun kita kata apa, varian baru, itu juga mungkin alasan kukuh bagi negara untuk menghalang pergerakan rakyat mereka keluar. Termasuk juga dalam hal ini, saya fikir sejauh mana negara seperti Jordan, Mesir sebagai contoh, boleh membuka ruang untuk sebarang bantuan kemanusiaan ini sampai. Apa yang disebutkan sebagai konvoi, militarian ataupun tentera pengaman sekalipun, saya fikir itu perlu dijadikan satu gerakan yang kuat di peringkat OIC sebagai contoh, untuk diadakan satu bentuk tekanan bantuan yang datang dalam bentuk tentera pengaman. Malaysia sendiri mungkin boleh jadi sebagai salah satu daripada pasukan tentera pengaman yang datang untuk meredakan keadaan ini. Dan saya fikir ini yang terbaik. Endorsement datang daripada negara-negara Islam, dan sudah pasti kita harapkan kalau boleh negara-negara seperti Turki, negara-negara yang hampir dengan Palestin, mereka kena mulakan dulu. Sebab apa saya fikir dalam hal ini, kebanyakan negara-negara Islam berada dalam situasi dilema. Kita tahu pada pemerintahan terakhir Trump, perjanjian Abraham, proses normalisasi antara negara-negara seperti UAE, Bahrain, kalaupun tidak Saudi, secara indirectly Sudan masuknya. Saya fikir kebanyakan negara ini berada dalam situasi yang malu Allah. Telah adakan perhubungan secara rasmi dengan anggapan dapat menyelesaikan isu, kita nampak tidak ada penyelesaian. Termasuk juga dalam hal ini kita fikir bahawa konflik dalaman dalam konteks lokaliti, baik dalam Israel juga yang mempunyai isu-isu besar dari segi politik mereka, kabinet yang tidak selesai, masalah-masalah yang dirundung oleh Netanyahu, termasuk juga pemilihan dalam konteks pemilihan kepimpinan di Palestin, itu juga saya rasa faktor utama yang menjadikan isu ini lebih kompleks. Tak mudah, tetapi ada sesuatu yang kita usahakan. Paling tidak hari ini kami perlu empower, memberikan satu kekuatan kepada rakan-rakan jaringan kami yang ada di sana, untuk mereka sekarang ini menjadi pemandu, menjadi orang tengah, menjadi simbol kepada bantuan kemanusiaan yang datang daripada negara kita. Kalau Saudi, Bahrain, UAE, Sudan itu malu Allah dengan jalinan diplomatik mereka yang sudah pun dimeterai,
mungkin kita boleh berharap kepada Turki dan gabungan-gabungan masyarakat madani Turki dengan pimpinan yang cemerlang Erdogan boleh mendahului untuk mendesak Israel menghentikan serangan dahulu dan membawa bantuan kemanusiaan sekarang? Saya rasa perlu ada Mavi Mamara untuk second edition. Perlu ada tekanan begitu. Kalau ada rakyat yang datang masuk berjalan kaki daripada sempadan Jordan, daripada Lebanon, itu dalam keadaan tidak teratur dan tidak organize. Saya rasa kalau perlu kita terlibat, kita perlu. Kita kena gesa dan kita boleh cadangkan perkara tersebut. Hantar bantuan terus masuk ke Gaza melalui jalan lautan. Hantarkan itu sebagai satu mesej. Kalau sebelum ini kami hantar ambulans, kita bawa daripada UK ke Syria. Kalaupun perlu bawa itu sebagai satu simbolik bantuan tiba, kita boleh bincangkan apa kaedah, apa pendekatan advokasi, apa pendekatan yang menunjukkan bahawa hari ini kita tidak lagi bergantung harap hanya kepada organisasi dunia untuk mereka tetapkan apa yang terbaik. Sedangkan banyak resolusi-resolusi yang ada tidak diendahkan. Resolusi 2334. Apatah lagi kalau kata UN Security Council yang bersidang, kalaupun ada veto sejak daripada tahun 1976, itu sendiri kita dah tengok bagaimana US telah veto lebih kurang 40 draft resolusi yang kritikal kepada Israel. So kalau kita nak expect untuk US bersetuju dalam hal ini, saya rasa tidak mustahil. Sangat-sangat mustahil. Ya, betul. Sebab tu kalau perlu, sekarang ni Turki main peranan, Malaysia, Indonesia, Brunei, negara-negara lain termasuk juga kita faham tadi bahawa suara-suara kebangkitan datang juga daripada pemimpin-pemimpin yang memang Kongres US juga. Saya rasa banyak mempersoalkan. Bernie Sanders juga mempersoalkan. Tokoh-tokoh yang datang daripada suara-suara begini, saya rasa sangat-sangat banyak. Yang ini yang kita kena hubung dan jalinkan sebaiknya untuk kita bagi satu tekanan yang lagi kuat kepada Israel. Sebab tu kalau negara-negara yang telah adakan normalisasi malu Allah ni, kalau mereka betul-betul nak bantu Israel, mereka perlu hentikan sebarang bentuk normalisasi. Hentikan sebarang trading dan juga bilateral yang telah diwujud. Terima kasih Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, Ketua Peguam Eksekutif Global Peace Malaysia. #MyAqsaDefenders. Itulah ruang masyarakat madani negara kita dan seluruh dunia untuk bergerak memastikan tekanan terus diberikan kepada rejim Zionis Israel. Itu sahaja agenda awani pada malam ini. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Fahmi.